harapan saya sebagai pengusaha spa dapatlah meliputi bantuan subsidi upah seperti PSU dapat disambung lagi dalam tempoh 3 ke 6 bulan. Memandangkan sektor spa merupakan sektor yang paling terkesan. Bantuan pejana juga boleh dipertimbangkan untuk disambung semula bagi kemasukan pekerja-pekerja baru. Ini bukan saja membantu pengusaha spa, tapi dapat juga memberi peluang pekerjaan kepada graduan-graduan muda. Yang pertamanya adalah sokongan kepada pelancongan domestik, insentif kepada eco-pelancongan, terutamanya kepada NGO yang memperjuangkan isu-isu alam sekitar perlu diberi keutamaan. Perlindungan penyu sangat giat dijalankan, dan usaha-usaha seperti ini memerlukan bantuan ataupun sumbangan yang tinggi serta berterusan daripada pihak luar. Pada bajet 2022 kami berharap pihak berkenaan dapat memberi insentif kepada pengusaha gym untuk mengembangkan perniagaan. Amat berharap kita akan mendapat juga bantuan-bantuan ataupun saluran yang betul untuk kita menaikkan taraf gimnasium di Malaysia. Saya berharap pihak kerajaan boleh banyakkan lagi pinjaman mudah ataupun geran yang boleh membantu saya untuk memperkembangkan lagi perniagaan saya ini. Bukan itu saja, ia juga dapat membantu saya dan juga usahawan PKS dan mikro yang lain untuk pulih semula dari terjejas akibat COVID-19 dan terus menjadi penyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Saya mengharapkan harapan bajet tahun 2022 akan datang memperolehi lebih lagi geran-geran yang diberikan oleh kerajaan. Untuk 2022 saya memperolehi kedai. Adalah dengan ini besarlah harapan saya untuk bajet 2022 ini dilanjutkan bantuan geran, subsidi, rebate internet dan bil utility, tambahkan lagi program kemahiran dan latihan, naik taraf jaringan digital dan teknologi sedia ada, kerana ini sangat membantu usahawan seperti kami, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, edisi 29 Oktober 2021, hari Jumaat, dan kami buka perbincangannya dengan intipati utama yang akan kami bawakan sepanjang 1 jam ini. Temankan kami berdua di studio, saya Hanif Miswan dan juga saya Anim Izzati. Belanjawan 2022, pastinya kita antara yang tak sabar untuk nantikan saat ini. Pembentangan yang akan diadakan pada jam 4 petang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia yang akan dibahaskan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul, yang pastinya inilah saat-saat yang dinanti-nantikan kan. Kerana kita akan mengharapkan apakah insentif bantuan kewangan dan bagaimana untuk mengimbangi ekonomi dan juga momentum pemulihan ekonomi dalam masa akan datang. Dan kita tahu kita baru sahaja berada mungkin dalam fasa untuk beralih kepada endemik ini untuk mengimbangkan manfaat yang akan diraih oleh rakyat dan juga pemulihan ekonomi. Bagaimana untuk mencapai titik di situ. Itu yang saya kira menjadi cabaran juga. Saya percaya November ni kan kita nak beralih ke endemik, itu antara yang diunjurkan juga. Tapi dalam masa yang sama, bila kita melihat pada harapan-harapan daripada orang ramai yang telah pun kita paparkan tadi, ramai saya lihat satu persamaan saja, Nim. Semua berharap agar sektor mereka dibantu kerana semua berasa sektor mereka adalah yang paling terjejas. Tapi dalam masa sama ini menunjukkan bahawa banyak sebenarnya sektor yang terjejas, banyak sektor yang kembali baru saja ingin bernyawa sekarang ini. Maksudnya semua itu perlu dipandang dan harapannya agar tidak ada yang ketinggalan lah dalam belanjawan nanti ni. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu yang kita harapkan. Tapi apakah sebenarnya harapan ataupun pandangan yang kita boleh jangkakan pada petang ini? Kita akan bersama dengan panel hebat kita untuk berkongsi sedikit sebanyak beberapa persoalan ataupun mungkin pandangan anda. Kalau anda nak titipkan, boleh sahaja di Facebook Live kami yang sedang menyaksikan kami secara maya. Hai, salam Jumaat. Boleh titipkan pandangan anda di ruangan komen. Mana tahu kalau ada sempat kita di segmen Medsos nanti, kita akan raikan sedikit sebanyak pandangan mahupun harapan anda berkaitan belanjawan 2022. Mana tahu ada soalan kan untuk kita tanyakan juga kepada panel kita. Tapi dalam masa yang sama, akan kita bawakan juga harapan daripada ramai sekali orang, juga rakyat Malaysia, orang awam terutamanya di lapangan ini. Kita bersama dengan Sofia juga yang berada di stesen LRT Masjid Jamek. Seperti biasa, sempat jugalah memulakan pagi ini untuk bersama-sama. Hari ini kan hari Jumaat, beri nasi lemak kepada orang ramai di sana. Sofia telah pun bersedia dan ketika ini sedang mengagihkanlah nasi lemak daripada kru kami di Malaysia hari ini dengan satu harapan sahaja,
jangan lupa kami di sini ya. Okey, kalau mungkin Sofia dah bersedia, kita akan bersama dengan Sofia di LRT Masjid Jamek Kuala Lumpur. Apa yang ingin dikongsikan harapan rakyat yang berada di sana? Silakan Sofia. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Sofia dan saya kini berada di Masjid Jamek Kuala Lumpur. Inilah dia suasana yang boleh kita kongsikan. Begitu sibuk sekali warga kota, sibuk untuk ke tempat kerja, ke pejabat masing-masing. Ini menunjukkan yang sistem ekonomi kita adalah kembali pulih. Dan menunjukkan juga yang kita sebagai rakyat Malaysia nanti-nantikan apakah sebenarnya yang menjadi satu perkongsian dalam pembentangan Belanjawan 2022. Kita difahamkan 3M menjadi dasar utama. Di antaranya adalah untuk kita meneruskan kehidupan kita, merancangkan ekonomi rakyat, merancangkan ekonomi negara. Dan pada masa yang sama, tiada siapa yang tercicir atau tertinggal. Dan kita bersama dengan Puan ini hari ini untuk berkongsikan mewakili suara rakyat Malaysia. Okey Puan, kita melihat tahun lepas ya, 322.5 bilion ringgit diperuntukkan dalam bajet 2021. Jadi tahun ini, what's your prediction? Adakah kita akan menjadi melihat angka yang lebih tinggi dan apakah harapan Puan sebenarnya? Of course, it has to go a little bit thingy because we just finished our pandemic. So the needs are there. The financial constraint is there for the normal riot. But does the budget is that they allocate is reachable to the people? Is there any transparency? Do we have the rights to know it as a riot who vote for the government? So if we are clear on that, then there are a lot of things can be done. So financial institutions sometimes, just after the pandemic is open now, all the financial institution is, attacking us to repay the loans and all that. So masa tu, we are like blank. All this while we never pay. We don't know what is the interest, the daily interest. We are not educated on that. Is there any channel that monitors that? Whether the riot is safe or the institution is really banging on them? So all these must be clear. Is the budget that is forwarded is reachable to the end? Is any channel or any body that is monitoring this? Or it is just budget comes out as a number and goes off as a number? So this transparency from the riot is very, very important if you ask me, because everybody is going through. Foreigners are coming here, they are having a good life, they are earning. But why we still have poverty in other country? Why we Malaysians are not earning enough? Ketulusanlah itu yang kita inginkan sebenarnya. Walaupun diberinya bantuan, memastikan kesemua setiap lapisan rakyat menerima bantuan dan juga kewangan tersebut daripada kerajaan sendiri. Terima kasih Puan. Dan kita dah melihat ya antara warga kerja yang sedang sibuk berpusu-pusu untuk mencari mata wang pencarian, dan kita nak ingin tahu juga daripada perspektif seorang pelajar, bagi mereka apakah harapan dan mungkin peluang pekerjaan di masa akan datang. Kita bersama dengan Haziq dan juga Hazim. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih meluangkan masa. Mungkin kita nak kongsi bersama akak sebenarnya. Kita nak tahu daripada sudut pandangan awak sebagai seorang student, apa yang awak harapkan melihat kita dah melalui pandemik, awak dah mula pembelajaran semula. Apa yang diharapkan daripada kerajaan? Kalau Menteri Kewangan mendengar ni, apa yang diharapkan? Assalamualaikum. Saya sebagai student Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang. Setakat ni setelah setahun lebih ataupun 2 tahun lah, kita belajar secara online. So far agak sukar lah sebab daripada segi kebajikan student agak kurang. Kemudian contohnya macam teknologi lah, laptop dan sebagainya. Ada yang tidak berkemampuan untuk online kelas. Kadang ada yang terpaksa panjat pokok untuk dapatkan line. Ada yang bersusah payah. Saya harap pihak kerajaan dapat membantu student-student yang agak kurang berkemampuan. So bagi saya as a student, government should provide more financial aid for the student. Contohnya seperti daripada segi rantaian internet, sebab sekarang semuanya dalam macam 90% semuanya memerlukan teknologi. So daripada itu kerajaan patut provide untuk financial aid kepada yang memerlukan. Okey, itu saja.
Terima kasih. Baik, anda dengarkan sendiri financial aid diperlukan oleh pelajar untuk mereka bukan sahaja meneruskan pembelajaran yang terbaik tetapi supaya mereka boleh perform, supaya satu hari nanti mereka mempunyai daya saing apabila masuk dalam dunia pekerjaan nanti. Kita dah mendengar begitu banyak perkongsian daripada rakyat daripada sudut meneruskan bantuan kewangan, moratorium, mewujudkan lagi peluang pekerjaan untuk semua yang terjejas ketika pandemik. Kita harapkan yang terbaik untuk pembentangan Belanjawan 2022 petang ini dan semoga kita melihat satu kemajuan yang cukup ketara untuk kita semua. Stay strong Malaysian. Saya Sofia Nur Solehatun daripada Masjid Jami' Kuala Lumpur. Kembali sebentar saja lagi kita akan punya perbincangan yang sangat eksklusif berkenaan dengan harapan Belanjawan 2022 hanya di Malaysia hari ini. Ya, baik. Terima kasih Sofia dari Masjid Jami', LRT Masjid Jami'. Kita terima kasih sebab saya setuju antara yang diperkatakan juga lah berkaitan dengan end user itu, ke mana perginya belanjawan yang dibentangkan dan semoga ini dapat dicapai oleh semua orang. Okey. Ya, nantikan kita akan bincangkan tentang harapan Belanjawan 2022 khas di Malaysia hari ini untuk anda semua penonton MSI. Kita rehat seketika. Jumpa seketika nanti. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita harapkan agar anda semua sudah bersedia dengan pemikiran yang luas. Kita nak menerima apakah mungkin harapan ataupun pandangan daripada panel kita berkaitan dengan Belanjawan 2022 yang pastinya ini merupakan saat yang kita tunggu. Bukan itu sahaja, anda kena nantikan jam 4 petang ni. Kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui hala tuju ekonomi Malaysia pada tahun depan. Ini perbincangan pra-belanjawan lah. Untuk itu kita ingin kenalkan tetamu bersama kita pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaannya, Doktor, apa yang boleh kita harapkan kepada pembentangan Belanjawan 2022 ini sebagai pembuka bicara yang terlebih dahulu? Silakan. Ya, pertama sekali terima kasih Malaysia hari ini kerana menjemput saya. Jadi bagi saya bajet 2022 ini seperti yang kita tahu juga kita masih lagi berada ataupun mendepani cabaran pandemik COVID-19. Ya. Jadi sememangnya saya menjangkakan bahawa adanya kesinambungan dan kelangsungan daripada bajet 2021 yang mana kita akan melihat kelangsungan dari aspek bantuan-bantuan yang perlu diberikan kepada golongan-golongan mereka yang begitu terjejas akibat daripada kesan pandemik COVID-19 ini, terutamanya kepada rakyat yang terutama golongan rentan, peniaga, dan juga saya pasti bahawa di dalam bajet ataupun Belanjawan 2022 ini saya menjangkakan bahawa ada pelbagai strategi langkah yang akan memfokuskan dan mendetailkan lagi rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dibentangkan baru-baru ini. Betul. Bagaimana kalau kita nak katakan, sebab saban tahun kita melihat kepada perangkaan dan juga pembahasan belanjawan, kita sebagai rakyat bagaimana untuk membezakan, apakah indikator yang kita dapat lihat bagi membezakan belanjawan itu bagus untuk rakyat ataupun bagus untuk kerajaan? Ini merupakan satu saya fikir soalan yang baik. Sebenarnya kalau kita lihat apabila kerajaan dapat memberikan satu dasar yang baik, saya berpendapat bahawa ia akan memberikan satu impak yang saya fikir boleh dirasai oleh rakyat. Jadi akhirnya bagi saya apa yang penting adalah bukan sahaja kita melihat kepada indikator makroekonomi itu sendiri, terutamanya ambil contoh kita melihat daripada aspek dasar data pertumbuhan ekonomi ataupun melihat kepada data kos sara hidup, inflasi dan sebagainya, tapi akhirnya kita juga ingin melihat bagaimana rakyat dapat menerima. Jadi saya fikir ini akan dapat diperhalusi melalui feedback. Kita perlukan ada satu mekanisme yang saya fikir lebih baik, bagaimana kita nak membuat mengetahui dan mengambil maklum kepada golongan-golongan yang diberikan bantuan itu supaya kita dapat update apa yang berlaku kepada mereka, dan ini yang saya fikir akan saya jangkakan berada dalam Belanjawan 2022 ni, kerana kita akan melihat bukan saja daripada sudut
tapi juga kita panggil outcome, iaitu apakah hasilnya. Jadi saya fikir bila kita nak melihat dari segi hasil ini, kita bukan hanya melihat dari segi berapa banyak ataupun jumlah yang kita berikan ataupun peruntukan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, tapi kita juga nak tahu selepas diberikan itu apa yang akan hasilnya berlaku dalam masa yang terdekat. Jadi itu yang saya fikir perlu diambil perhatian. Ya, Doktor, saya sangat tertarik untuk bertanya soalan ini. 2021 kita faham dengan keadaan pandemik, kita ingin keluar, kita ingin menjana kembali dua sektor ni, kesihatan dan juga ekonomi. Itu antara bajet ataupun belanjawan yang terbesar dari sudut negara pernah keluarkan. 2022 ini, sektor lain juga sekarang ini demand, meminta untuk mereka juga diberikan perhatian. Kerana sekarang selepas setahun, pastinya pertumbuhan itu telah pun dijangkakan dan kita pun nak keluar daripada pandemik kepada endemik. Jadi bagaimana untuk mengimbangkan belanjawan itu tapi dalam masa sama ia juga belanjawan yang baik buat kerajaan, Doktor? Dalam persoalan ini, saya ingin menarik terhadap konsep keluarga Malaysia yang baru saja diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya fikir konsep keluarga Malaysia ini penting kerana seperti yang saya fikir Hanif dah sebut tadi, walaupun kita akan melihat adanya satu peralihan pemulihan ekonomi, tetapi apa yang kita akan lihat, pemulihan ini dia tidak setara. Dia akan berlaku kalau kita lihat bentuk pemulihan itu kita kata berbentuk K lah. Okay, maksudnya ada yang memang dapat pulih dan ada juga yang memang masih lagi terjejas teruk. Contohnya kita tengok sektor pelancongan, sektor SME terutamanya, perniagaan mikro dan juga perniagaan-perniagaan di dalam sektor tidak formal. Jadi sememangnya konsep keluarga Malaysia ini dijangkakan akan mengenal pasti dan juga mengetahui bahawa adanya satu keperluan tertentu kepada sektor-sektor yang lain yang juga begitu terjejas akibat daripada pandemik ini yang perlu diberi lebih perhatian. Dan saya nampak isu ini ada ditekankan di dalam rancangan Malaysia ke-12 daripada sudut bukan saja 14 pemacu perubahan yang diletakkan itu, kita melihat bahawa adanya sektor-sektor terpilih yang telah pun difokuskan untuk dibaik pulih dan juga diperkasakan. Jadi saya nampak ini akan diletakkan lagi dengan lebih sistematik di dalam belanjawan 2022 ini. Dan juga kita lihat bukan sahaja dari sudut sektor tetapi juga dari sudut wilayah negeri-negeri yang akan juga saya lihat diberi perhatian di dalam belanjawan 2022 ini. Saya berpendapat bahawa hampir saya percaya hampir keseluruhan sektor akan diambil perhatian. Saya lihat sebab ini adalah satu belanjawan yang kita lihat begitu fokus kepada rakyat dan juga industri yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19. Okey. Baik, itu setakat apa yang mungkin doktor boleh kongsikan pandangan doktor maupun harapan kita kan berkaitan dengan belanjawan 2022. Tapi kita nak tinjau juga harapan mereka yang berada di Sarawak, keluarga Malaysia kita yang berada di Sarawak. Wartawan lokasi Fiza Sabjahan sempat berada di sana dan bawakan laporan ini untuk anda. Harapan belanjawan 2022. Saksikan. Belanjawan 2022 dirangka untuk melindungi, memulih serta merencana ekonomi dan juga kehidupan rakyat. Apatah lagi setelah hampir 2 tahun seluruh rakyat Malaysia terkesan dengan pandemik wabak COVID-19 ini. Dan ketika ini saya berada di Kuching, Sarawak untuk membuat tinjauan dan mendengar apakah harapan mereka terhadap belanjawan yang bakal dibentangkan pada petang nanti. Saya harap kerajaan lebih prihatin terhadap golongan B40 yang telah terkias oleh pandemik COVID-19 inilah. Jadi harap kerajaan lebih prihatin dan memberi lebih manfaat kepada golongan B40. Bagi rakyat Sarawak, kita nak kemudahan yang betul untuk peniaga untuk dipertingkatkan lah. Lepas tu budak nak sekolah lagi, lepas tu ni dengan keadaan kita nak bayar rumah lagi, bayar kereta lagi, so harap-harap kerajaan dapat dipanjangkan lagi lah macam tu. Akak haraplah
prihatin daripada kerajaan untuk usahawan-usahawan wanita dari segi bantuan keuangan, peruntukan. Sebab sekarang PKP melanda dah 2 tahun dah. Kemudian bisnes pun baru je nak bermula. Kalau boleh tu tolong-tolonglah peniaga usahawan wanita sekarang dekat Sarawak ataupun dekat Malaysia lah keseluruhannya. Itu yang harapan kita semualah, sebab sekarang memang usahawan-usahawan memerlukan bantuan dari segi keuangan, dari segi barangan. Kami harap sebagai belia ada banyak bantuan yang dapat diberikan kepada kami seperti bantuan bujang ataupun yuran pengajian diturunkan. Ya, baik, itu antara harapan telah diberikan oleh rakyat, terutamanya mereka yang berada di negeri Sarawak, dan saya percaya ini adalah satu harapan daripada kita untuk sekurang-kurangnya dipandang daripada semua sektor dan juga industri lah. Dan kita akan teruskan perbincangan juga berkenaan dengan Belanjawan 2022 ini, tapi kita ingin berhenti rehat seketika. Jadi teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okey, kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini. Anim, kita nak teruskan perbincangan berkaitan dengan Belanjawan 2022. Ya, harapan kita yang bersama pastinya untuk rakyat Malaysia, harapan Belanjawan 2022 masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin untuk berkongsi dengan kita. Doktor, kali ini pula mungkin soalan saya lebih kepada bagaimana pelaksanaannya. Kalau tahun lalu kita tengok Belanjawan 2021 dan kita ambil senario pada PKP. Kita dah PKP pada bulan 5 dan bantuan diberikan pada bulan 9. Ada gap dalam 3-4 bulan macam tu. Jadi kita melihat kepada pelaksanaan dan bantuan insentif yang diberikan daripada pihak kerajaan. Mungkin kali ini apa yang diharapkan adalah kecepatan ataupun masa yang sesuai diberikan kepada rakyat. Bagaimana pandangan doktor untuk perkara ini? Masa yang sesuai saya setuju, tetapi apa yang saya ingin melihat, yang saya berpendapat perlu ditambah baik adalah kita perlu memberikan bantuan-bantuan ini secara yang berterusan, kerana kita tahu bahawa keadaan pandemik COVID-19 ini adalah sesuatu yang kita kata berbentuk dinamik. Jadi kita tidak boleh memastikan bahawa keadaan 100% akan berada pada keadaan yang kita jangka. Jadi saya berpendapat dalam masa kita berada dalam fasa pemulihan ini, kita boleh melakukan pelbagai strategi mungkin yang lebih kreatif supaya bantuan-bantuan yang diberikan ini boleh dilakukan secara yang berkala dan berterusan sehinggalah kita betul-betul keluar daripada pandemik ini. Ini bukanlah sesuatu yang bagi saya mustahil, dan mungkin isu yang akan dibangkitkan adalah sama ada kita berupaya untuk nak finance. Saya fikir mungkin di mana kita nak dapatkan dana, sedangkan kita tahu bahawa keadaan ekonomi pun tidak baik. Bagi saya, dalam keadaan yang kita kata kita tidak pernah alami ataupun unprecedented, masa yang kita tidak pernah yang luar biasa seperti ini, saya berpendapat bahawa kita tidak perlu begitu terlalu obses dengan kita katakan kadar defisit dan kadar hutang, sedangkan kadar hutang negara kita pun kita telah naikkan ke 65%, dan kalau kita lihat pun negara-negara dunia luar memang pada ketika ini juga meningkatkan tahap hutang mereka untuk memastikan bahawa kebajikan dan juga kehidupan rakyat itu dapat diteruskan dan juga aktiviti ekonomi dapat diteruskan dalam keadaan kita masih lagi berdepan dengan pandemik ini. Doktor, okey, mungkin kita nak sentuh satu sektor yang sempat kita nak sentuh ni. Kalau tadi kesihatan telah pun kita berikan, mungkin sekarang sektor pendidikan pula, doktor. Sebab kita melihat kepada kembalinya murid-murid ini ke sekolah, pelajar-pelajar juga kembali ke kampus masing-masing. Dan sektor pendidikan antara yang ketinggalan juga akibat daripada pandemik ini. Bagaimana sebenarnya untuk Belanjawan 2022 menerapkan, membantu, membina dan memelihara kembali sektor pendidikan ni, doktor? Dalam sektor pendidikan, saya berpendapat kita perlu memahami bahawa bila kita sebut berkaitan dengan keadaan new normal, norma baru ni, perkara-perkara yang saya fikir jelas yang perlu diambil perhatian adalah dari sudut kita punya yang kata dari sudut digitalisasi itulah. Okay, jadi mungkin juga bagi saya apa yang penting adalah bagaimana kita melihat model di masa hadapan, sama ada mungkin kita akan melakukan satu model yang berbentuk hybrid. Mungkin ada setengah
subjek itu mungkin dia lebih baik kita lakukan secara maya, dan mungkin ada juga yang kita boleh lakukan secara face to face. Tapi apa yang penting adalah bagaimana kerajaan melihat dari sudut keberkesanan pembelajaran dari rumah itu, supaya kita dapat melakukan satu mungkin perubahan daripada sudut bagaimana kita nak mencari satu penyelesaian lah yang kita kata terbaik, supaya tidak ada yang kita kata ketinggalan dari sudut mungkin akses kepada internet itu, terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi ini saya fikir kita katakan kemiskinan digital ataupun dan juga digital divide itu perlulah ditangani dengan lebih baik di dalam belanjawan kali ini. Dan kita melihat kepada selepas ini segalanya kita ke arah pendigitalan. Yang amat penting sekali sektor, terutama sekali bagi penjanaan pekerjaan sektor swasta maupun sektor awam ini juga akan meningkatkan, juga difikir akan ditingkatkan dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran. Bagaimana pendapat doktor sendiri melihat kepada perkara ini yang dapat memberi impak daripada belanjawan 2022? Pekerjaan sememangnya menjadi isu utama, sebab kalau kita lihat pada tahun lepas, kesan utama akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan itu, kita lihat pada bulan Mei tahun lepas kadar pengangguran tu sudah pun mencecah 5.6%, walaupun kita lihat adanya penurunan dalam data kadar pengangguran pada sekitar 4.6%. Namun begitu, menuju ke hadapan, kita perlu memastikan bahawa kita dapat menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang kita katakan pasca pandemik ini, dan ini pun ada ditekankan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi apa yang saya harapkan sebenarnya yang penting di sini adalah pekerjaan yang kita kata setaraf dengan kelayakan yang adalah kepada pekerja-pekerja ada di Malaysia di dalam kita punya pasaran buruh, dan juga terutamanya bagi saya golongan muda. Kerana kalau kita lihat dalam pasaran buruh kita pun, apa yang menjadi isu adalah jenis pekerjaan yang kita katakan berpendapatan tinggi itu masih lagi kurang, dan ini saya fikir memberikan kesan kepada graduan-graduan kita yang baru keluar daripada universiti. Jadi kerajaan perlu mengambil inisiatif, langkah proaktif supaya kita dapat mengatasi masalah ini. Dan saya fikir isu utama dia di sini juga adalah berkenaan dengan digitalisasi dan juga dari segi bantuan-bantuan peningkatan dari sudut reskilling dan juga upskilling itu. Okey. Doktor, bagi mereka yang menonton kita di Malaysia hari ini, mungkin ada juga yang telah pun menganalisis rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini, itu antara bayangan juga ke mana arah tuju belanjawan. Ada juga jangkaan-jangkaan yang menginginkan supaya industri mereka dibantu selain pada industri-industri besar, sektor-sektor yang telah kita bincangkan tadi. Yang banyak terjejas juga yang baru nak bernyawa ini juga mungkin juga mengharapkan agar bantuan itu. Bagaimana doktor melihat kepada jangkaan daripada rakyat terhadap belanjawan pada petang ini supaya kita dapat seiring, doktor, untuk mendapat satu belanjawan yang bagus untuk semua, doktor? Belanjawan yang bagus pada saya pada ketika ini bukan lagi kita nak melihat untuk nak menyeimbangkan antara kita katakan perbelanjaan dan juga kita katakan untuk nak mengurus dari segi hutang dan defisit. Maksud saya di sini kita perlu bila kita lihat perlu adanya perbelanjaan untuk rakyat, keperluan yang mereka perlukan, yang bagi saya benda ni jelas. Jadi saya fikir ia perlu dibantu dan diteruskan. Jadi sememangnya harapan saya pun, saya melihat seperti segala langkah dan juga dasar yang telah pun ada selama ini sepanjang kita lihat 8 pakej rangsangan yang telah pun dibentangkan pada masa lepas tu, seperti subsidi upah, dari segi bantuan kewangan, grant khas untuk perniagaan. Ini semua perlu diteruskan. Namun begitu, mungkin ada beberapa perkara yang mungkin kerajaan boleh lihat, kerana kita tahu masalah dia ni bila kita nak, kita kata fasa pemulihan, dan kita kata sekarang memanglah banyak negeri pun telah hampir masuk ke fasa 3, fasa 4 dalam pelan pemulihan negara. Tapi kita tahu bahawa mereka masih lagi memerlukan bantuan. Jadi ini yang saya fikir perlu dilihat.
di dalam belanjawan 2022 ini. Setuju. Terima kasih banyak-banyak doktor. Kita harapkan inilah sampai kepada kita, jangkaan kita dan dapat untuk kita saksikan pada petang ini. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia UUM bersama dengan kita tadi berkongsi. Kita harapkan belanjawan 2022 ini inklusif, menyeluruh, pastinya telus dan berimpak tinggi untuk kita rakyat Malaysia. Jangan lupa saksikan pembentangan bajet 2022 pada hari ini, Jumaat 29 Oktober jam 3 petang nanti akan bermula bersama dengan hos Azaria Tagaya dan Mior Abdul Malik serta 2 panel tetamu khas. Segala persoalan bakal terjawab di TV3. Program khas Bajet 2022 eksklusif kami bawakan di TV3 sahaja, okey? Baiklah, kita nak rehat seketika selepas ini. Kalau mungkin anda ada yang nak menyalurkan bantuan ataupun nak bersama-sama dengan kami, nantikan seketika nanti kita nak kongsikan tentang daripada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Malaysia hari ini kembali bersama dengan anda untuk 22 Rabiul Awal dan pastinya ini merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka yang memanfaatkan bulan ini mencari pahala sebanyak mungkin yang boleh, segmen seterusnya adalah untuk anda. Tapi sebelum tu kita nak anda saksikan dahulu bingkisan yang telah pun disediakan. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kali ini kita nak bawakan tentang cinta Rasul pada ahli ilmu. Kerana bagi mereka yang nak menyumbang, bagi mereka yang nak mengetahui lebih lanjut apakah yang dilakukan oleh Mahat Tahfiz ini, pastinya anda akan teruskan bersama dengan kami. Sebelum tu saya nak kenalkan dahulu tetamu maya saya yang cukup istimewa, Ustaz Hanafiah Malik, Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita terus sahaja Ustaz kepada intipati kita pada hari ini. Pastinya ada yang nak dikongsikan berkaitan dengan nak mohon sumbangan, seterusnya mungkin sama-sama nak mengetahui apakah yang sedang dilakukan di Mahat Tahfiz Fatimah Az-Zahra. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu sangat sayang, sangat cinta bagi mereka yang menuntut ilmu. Dan tuan-tuan, bantulah kami di Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra kerana di sinilah kami menyemai cinta Rasul kepada mereka yang menuntut ilmu. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra telah beroperasi selama 10 tahun untuk melahirkan hafiz Al-Quran dan juga mahir dalam bidang sains dan teknologi. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, lebih ramai dah yang lahir sebagai hafiz Al-Quran dan layak masuk ke MRSM Ulul Albab dan juga melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian yang lebih tinggi. Tetapi dalam masa yang sama mereka telah dibekalkan iaitu menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah beroperasi lebih 10 tahun di sebuah bangunan, tuan-tuan dan puan-puan, di sebuah bangunan yang kami menyewa selama ini. Tetapi jasa kami untuk melahirkan golongan tahfiz Quran dah banyak yang lahir, dah ramai yang lahir. Dan mereka yang dapat membantu kami untuk pembelian tanah yang bernilai 6 juta ringgit untuk sumbangan dana dan pembangunan urusan MTS PAS. Kami ada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga sebuah dewan serbaguna dan juga masjid. Selama mana masjid ini terbina, surau ini terbina, sekolah ini terbina, selama mana orang belajar di situ menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, berzikir, belajar tentang ilmu pengetahuan agama, dalam masa yang sama belajar tentang dunia, belajar tentang ilmu dunia ni, insya-Allah selama itu pahala menderu-deru masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Rasulullah SAW sayang pada orang yang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu hukum dia wajib bagi seorang Muslim daripada buayan hingga ke liang lahat. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat,
bagi mereka yang ingin membantu menyalurkan sumbangan kepada dana pembangunan dan pengurusan MTS FAS. Pujuklah hati kita. Hari ini hari Jumaat, kelebihan bersedekah pada hari Jumaat umpama bersedekah dalam bulan Ramadan. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, nombor akaun yang tertera ni dah ada kat sini, tuan-tuan screenshot saja, ada nombor akaun, ada nombor telefon, tuan-tuan hubungilah mereka. Kerana kami adalah penolong zakat Selangor. Kami penolong ambil zakat Selangor. Kami juga berdaftar dengan Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kami juga berdaftar. Silibus kami ni tak ada yang terpesong. Kami ni berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan kami juga berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, rebut peluang ini. Telah sampai berita ini ke telinga anda melalui kaca TV anda, tuan-tuan. Saya doakan semua yang menyumbang akan dikurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW dan semulia-mulia hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi Muhammad. Pujuklah hati kita ikut sunnah Nabi Muhammad, iaitu bersedekah bagi mereka yang sedang menuntut ilmu. Itu jalan fi sabilillah. Wallahu'alam. Amin. Ustaz, sedikit. Dia ada barcode ni. Silakan. Barcode ni boleh klik dekat umum untuk sedekah umum dan satu lagi ilegasi. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Baiklah Ustaz, sikit lagi Ustaz, apakah yang mungkin amalan sunnah kita boleh lakukan di bulan kelahiran Nabi ini Ustaz, secara ringkasnya? Yang paling penting selawat. Banyakkan selawat dan banyakkan sedekah. Sebab sedekah jalan paling mudah untuk ke syurga. Sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Sedekah ubati penyakitmu dengan bersedekah. Wallahu'alam. Amin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Bukan sahaja menyampaikan apa yang sepatutnya tetapi lebih lagi ilmu Ustaz. Doakan kami juga. Amin insya-Allah. Terima kasih. Itu dia Ustaz Hanafiah Malik, wakil dari Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kalau anda terlepas, jangan risau, boleh saksikan siaran ulangan kami di Facebook Live kami untuk anda menyalurkan bantuan. Sama-sama kita berinfak pada hari Jumaat insya-Allah. Tapi itulah nak tanya kepada anda semua, lapar tak sekarang ni? Lapar kan? Saya ni tak sarapan lagi dah pukul berapa? Dah pukul 10 suku dah. Tapi tak apa, kita nak bagi belanja sikit kat anda semua untuk sarapan. Kali ini kita nak sarapan berbola daging keju. Bagaimana agaknya? Nampak macam sedap. Jom sama-sama kita saksikan. Keju merupakan antara produk tenusu yang sangat popular dalam kalangan masyarakat. Walaupun keju sering dianggap sebagai makanan yang tinggi dengan lemak, tetapi keju sebenarnya mengandungi pelbagai khasiat, terutamanya vitamin B yang membantu dalam penyerapan kalsium. Selain dapat menguatkan tulang dan gigi, vitamin B yang terkandung di dalam keju juga dapat membantu meningkatkan sistem imunisasi badan. Untuk sarapan kali ini, kami akan menyediakan menu berbola daging keju yang sangat mudah dan pastinya enak. Antara bahan-bahan yang kita perlukan adalah 400 gram daging kisar, setengah biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 1 biji telur, sos spaghetti, setengah cawan serbuk roti, keju mozzarella, lada hitam dan lada putih. Mula-mula kita masukkan daging, bawang, telur, serbuk roti, lada hitam dan lada putih. Kemudian kita gaulkan kesemua bahan sehingga sebati. Ambil sedikit adunan, letakkan keju dan bentukkan seperti berbola. Selepas semua berbola dah siap, kita gorengkan sebentar. Sekarang, kita masukkan pula sos spaghetti dan taburkan keju di atasnya. Tutup kuali dan biarkan sebentar. Dah siap pun berbola daging keju. Nampak menarik kan? Selamat mencuba.
Baik, itu dia bingkisan sarapan berbelah daging keju yang disediakan oleh Syuhada Ashikin. Okey, memang menarik kan? Boleh cuba di rumah. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan juga satu lagi perkongsian yang sangat menarik untuk kami bawakan kepada anda. Ini berkaitan dengan pertubuhan sukarelawan Ad-Diniyah. Mereka kebuluran anda harapan. Untuk kita ingin bawakan tamu istimewa kita. Bersama dengan kita adalah Ustaz Elias Ismail, Wakil Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat ya? Ya, sihat alhamdulillah. Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin kita mulakan terlebih dahulu Ustaz dengan tajuk kita pada pagi ini, Mereka Kebuluran Anda Harapan. Mungkin ada pencerahannya Ustaz, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Hanif dan seluruh rakan-rakan kru penerbitan MHI dan seluruh penonton-penonton MHI yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Baru tadi kita menyaksikan sama-sama berbola daging yang dimasak begitu sedap sekali, dan saya rasa mungkin terliur semuanya. Hanif pun terliur, dengan saya pun terliur sekali. Maknanya kita ini hidup alhamdulillah lah, makanan senantiasa ada insya-Allah. Namun kita perlu sedar bahawa di luar sana Hanif ya, dan semua penonton-penonton, ada di luar sana mereka yang begitu susah kehidupannya. Lebih-lebih lagi sejak daripada penularan wabak COVID-19, ramai yang terkesan, pendapatan mereka pun ada yang terjejas sehingga kan menjadi golongan yang fakir, miskin dan asnaf secara mengejut, secara tiba-tiba tak pernah disangka seumur hidup akan berlaku apa yang kita semua sedia maklum. Dan dalam masa yang sama juga ada di kalangan mereka yang jaga orang tua yang sedang uzur, sedang mereka juga dalam kesusahan. Maka sebab itulah kempen Tabung Islah ini kita sama-sama kita sama-sama jalankan adalah untuk nak menyantuni dan kita nak membantu mereka yang kesusahan hidup yang begitu terjejas sekali dengan tabung yang sedang kita usahakan ini, Hanif. Ya, baik Ustaz. Memang sangat diunjurkan dalam Islam, terutama dalam agama kita, untuk memberi bantuan makanan terutamanya. Mungkin Ustaz boleh terangkan juga berkaitan dengan saranan dalam agama Islam untuk memberi bantuan makanan seperti ini, Ustaz? Baik, sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni dalam bulan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada momen-momen penting yang kita kena tahu adalah ketika Nabi sampai saja di Madinah, Nabi telah pun mengingatkan seluruh umat manusia dengan satu pesanan Nabi, kalau buat 4 amalan ini akan dapat masuk ke dalam syurga. Apa amalannya? Iaitu antara lainnya Nabi SAW menyebutkan tut'imu ta'am, wasilul arham, wasalu bil lail wan nasu niyam. Antaranya Nabi sebut supaya kita berikan makan ataupun berilah makan pada sesiapa sahaja, kemudian sebarkan salam, kemudian hubungkan silaturahim dan bangun solat di malam hari ketika orang lain tidur, maka kamu akan masuk ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi salah satu saranan Nabi adalah bagi orang makan. Seperti mana yang anda dapat saksikan pada paparan skrin TV anda pada waktu ini. Ini antara usaha-usaha yang telah pun dijalankan, digerakkan. Rupanya ramai Hanif di luar sana yang begitu susah hidup mereka. Sudahlah sebelum COVID pun hidupnya dah susah dah. Ditambah pula dengan keadaan semasa ini amat memerikkan. Itu juga kita ada kongsikan nombor akaun bagi anda yang nak menyertai untuk nak menyumbang ke akaun Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. InsyaAllah keperitan hidup yang mereka lalui selama ini dapat diringankan dengan sumbangan anda bersempena hari Jumaat penuh berkat ini. Ustaz, setakat ini bantuannya yang telah diagihkan mungkin Ustaz boleh kongsikan? Alhamdulillah ya Hanif, setakat ni saya difahamkan sekitar 15,000 keluarga telah pun mendapat bantuan dari kempen Tabung Islah ini. Namun permintaan yang tinggi ekoran daripada suasana semasa yang berlaku ini makin meningkat dan meningkat dari semasa ke semasa lah. Jadi kerana itu kita mengajak para penonton semua untuk kita sama-sama bersama dengan pihak Ad-Diniyah ini yang telah pun beroperasi sejak tahun 1985 lagi. Manakala kempen Tabung Islah ini dijalankan sejak daripada PKP pertama, Hanif. Maknanya bermula dengan bantuan 100 kotak bekalan makanan kepada fakir miskin. Bermula dengan itu saja. Kemudian kita naik kepada 1,000 kotak dan kemudian daripada itu kita telah pun menyasarkan untuk nak meraih 3 juta untuk nak membantu 20,000 keluarga di Malaysia. Yang mana insya-Allah lah Hanif, maknanya satu keluarga akan dapat RM120
untuk bekalan selama 2 minggu. Ya, InsyaAllah itu insya-Allah. Itu juga satu harapan yang sangat baik. Ustaz, mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan latar belakang pemegang amanah pertubuhan ini, Ustaz? Ya, seperti yang saya katakan tadi, pertubuhan ini ataupun Ad-Diniyah ini telah lama ditubuhkan dan sekitar tahun 1985 lagi, dan pelbagai bentuk program-program yang telah dijalankan, dilaksanakan oleh mereka ini. Namun pada kesempatan kali ini ataupun sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan pertama dulu lagi, pihak Ad-Diniyah ini telah melancarkan kempen Tabung Islah untuk menyantuni ramai mereka yang kesusahan di luar sana. Amat sedih, amat perik ya kalau kita sendiri dapat melihat rumah mereka, keadaan mereka yang begitu uzur, jaga orang tua pula yang sedang sakit tenat. Maka saya rasa inilah peluang untuk para penonton semua, rebut peluang hari Jumaat, tanda kasih dan cinta pada Nabi SAW yang begitu sangat sayangkan umatnya dan suka bersedekah. Maka mari sama-sama untuk kita menyumbang. Anda boleh saja ke laman web www.tabungislah.com ataupun ke nombor akaun yang juga tertera, dan boleh saja hubungi nombor talian untuk maklumat lanjut, kerana insya-Allah sumbangan kita ini sebagaimana Nabi SAW sebut, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong hamba-hambanya dengan syarat hamba-hambanya tolong saudara-saudaranya. Saya juga ada terkesan, Hanif pun kita semua terkesan ni, tapi ini janji Nabi. Nabi kata Allah akan tolong kalau kita tolong sesama kita. InsyaAllah, ayo bersama dengan kempen Tabung Islah ini. Ya, dia kenalah dengan temanya Kita Jaga Kita, Ustaz. Ya, Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita ada kesempatan kita jumpa lagi, Ustaz. Terima kasih kembali. Ya, jaga diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Ustaz Elias Ismail, Wakil Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah yang sudi bersama dengan kita. Baik, kita dah berada di penghujung ni. Jadi bila bercerita mengenai penghujung, kita nak kembali bergabunglah bersama-sama. Okey, izinkan saya berjalan ke sini. Jemput raya rumah saya. Alalang tu berzapin dulu. Oh, beraya ya? Beraya, silakan ya. Alalang kita dah pakai baju raya. Okey, inilah tadi siaran kami. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Cuma sebelum kita nak tamatkan siaran, kita nak kongsi juga kepada anda semua. Yang ni berkaitan dengan Mydin. Betul ke sebutnya? Mydin. Huru hara Pasaraya dibawakan oleh Mydin, bakal bersiaran pada 30 Oktober 2021 jam 2 petang, menampilkan selebriti tempatan Nur Khiliah Hada, Black, Sarah Suhairi, Atu Zero dan pengacara anda AG Azmi. Janjikan tawaran diskaun dan penjimatan berganda sambil berhibur dan beramal. Jadi jom rebut peluang berhuru-hara di semua cawangan Mydin sehingga 21 Januari 2022. Ya, itu dia Mydin Huru Hara Pasaraya. Kali ini pula saya nak kongsikan sekali lagi program khas bajet 2022. Jangan ketinggalan untuk anda saksikan pembentangan bajet 2022, iaitu pada hari ini Jumaat 29 Oktober pada jam 3 petang nanti akan bersama dengan hos anda iaitu Azaria Tagaya dan juga Mior Malik. Dan juga dua panel tetamu khas. Jadi segala persoalan kabarnya bakal dirungkaikan dan bakal dikongsikan bersama dengan anda semua penonton-penonton. Jadi apalah kita nak berikan analisis terperinci jugalah berkaitan dengan mungkin ada hak dan juga pengetahuan anda semua yang anda ingin tahu, dan selepas bantuan ataupun bajet yang dibentangkan, di mana dan bagaimana untuk kita dapatkan bantuan-bantuan tersebut. Itu sangat pentinglah. Dan terus sahaja kita ikuti pada jam 4 petang nanti yang akan dibahaskan oleh Menteri Kewangan kita Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkaitan dengan bajet 2022. Sabar nantikan apakah bantuan ataupun intensi yang akan diberikan kepada kita. InsyaAllah segalanya dipermudahkan untuk kita rakyat Malaysia. Tapi jangkaannya kita kena faham jugalah bahawa kita baru nak berkembang kembali kan, baru nak bernafas kembali. Jadi bajet ini juga akan menuju ke arah itu, dan Isnin akan kita bincangkan pasca bajet 2022 hanya di Malaysia hari ini. Okey. Terima kasih kerana menyaksikan kami. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu.